Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala yushbihuhul anam wala yushbihuhul anam, tidak menyerupai akan dia Allah oleh anam. Semalam kita ada bangkitkan apakah perbezaan antara perkataan wala syai'a mithluhu dengan la yushbihu lana. Bagi menjawab persoalan ini, pertama, apakah yang dimaksudkan dengan al-anam? Ada satu qil, al-anam ini adalah kullu dhi ruh. Anam ini maksudnya adalah kullu dhi ruh, setiap yang mempunyai nyawa. Yang kedua, jami'ul khalaiq, sekalian makhluk. Dan yang ketiga adalah al-bashar, manusia. Al-bashar, manusia, iaitu perkataan al-anam ni daripada segi lughah mempunyai beberapa makna ataupun tafsiran seperti yang disebutkan tadi. Itu dari segi lughah. Daripada segi kesesuaian pilihan makna bagi teks ini ataupun ibarat ini, maka makna yang ketiga adalah dilihat lebih sesuai. Makna yang ketiga adalah dilihat lebih sesuai. Iaitu di dalam ibarat ini Imam Tahawi ingin menegaskan bahawasanya zat Allah Ta'ala itu tidak menyerupai manusia, bil khusus manusia. Sebab apa? Sebab apa tafsiran ini lebih wajar? Kerana ingin menyanggah golongan musyabbihah, golongan mujassimah, yang menyerupakan Allah dengan manusia. Maka dalam ibarat la syai'a misluhu itu adalah menafikan penyerupaan secara mutlak, umum, yang sepatutnya bila dah dinafikan umum, sudah tentulah termasuk di dalamnya nafi khusus. Bila dikatakan tidak ada sesuatu seumpamanya, maka manusia juga termasuk dalam sesuatu, tetapi diulang balik dengan lebih khusus untuk ihtimam. Kerana ada aliran sesat yang digelar sebagai ahli tajsim dan juga ahli tashbih, yang mereka secara khusus menyerupakan Allah dengan manusia. Faham? Jadi sebab itu menafikan persamaan Allah dengan manusia itu disebut dengan lebih khusus kerana sebab ini. Faham? Kerana perkara ini, iaitu sebagai rad kepada golongan yang telah menyamakan, memberi jisim kepada Allah, memberi anggota kepada Allah, tangan, muka seperti manusia. Maka itulah faedah mengulangi perkataan la yushbihuhul anam. Okey. Kemudian semalam kita bangkitkan persoalan apa beza antara musyabahah
mumathalah, musyakalah dan lain-lain. Dari segi lughah lah, segi lughah. Daripada segi lughah. Maka di sini ada nukilan yang Dr. Said Faudah bawa. Yang nukilan ini dilihat lebih teliti dan lebih halus dalam membezakan perkataan-perkataan yang dinyatakan tadi, yang dia lebih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia lebih disebut sebagai aksar diqqah. Ni oleh siapa ni? Okey. Ini dinukilkan daripada siapa, pengarang At-Tabsirah. Pengarang At-Tabsirah. Beliau tulis macam ni. Mungkin tulis wa ammal muhaqqiquna faqassamu biwajhin akhara. Wa ammal muhaqqiquna faqassamu biwajhin akhara wa qalu innal ittihada bin naw'i mumathalah. Nanti tulis juga kat bawah hitam. Al-ittihadu bin naw'i mumathalah, wa bil jinsi mujanasah, wa bil kammi musawah, wa bil kaifi musyabahah, wa bil mudahah kattihadi Zaid wa Amr fi bunuwabati Bakrin munasabah, wa fi syakli musyakalah, wa bil wad'i muwazah, wa bil atrafi mutabaqah. Ini dari segi lughah. Ini dari segi lughah. Bila sesuatu ni terang, dia sama nau' dengan sesuatu yang lain dari segi nau'. Contohnya beras grade A dengan beras grade B. Jadi dia benda samalah, nau' dia itu beras. Faham? Dia adalah beras, bukan beras grade A dengan beras grade A. Nau' dia sama. Maka dalam bahasa, kalau sama daripada segi nau', orang Arab panggil mumathalah. Itu kalau mumathalah ni dia punya persamaan memang sama, sebiji, maka dia akan panggil mumathalah. Kalau dia sama daripada segi jenis je, contohnya jenisnya adalah beras, tapi ini beras grade ni, ini beras grade ni, ini beras mati. Basmati dengan beras siam, apakah nisbah antara keduanya? Dipanggil mujanasah, sama jenis, tapi dia tu sendiri exactly tak sama lah, sebab dia nau' lain. Maka ini dipanggil, kalau persamaan daripada segi jenis, maka dipanggil mujanasah. Kalau persamaan daripada segi kam, kuantiti, ni guni ni dengan guni ni sama banyak, kita panggil bahasa Melayu sama banyak. Melayu panggil ada perkataan banyak tu. Bila kita sebut banyak tu pun dah faham, sama banyak. Jadi orang yang sebut sama banyak ni, dia merujuk kepada kuantiti. Betul tak? Perkataan banyak adalah merujuk kepada kuantiti. Maka dalam bahasa Arab, kalau melibatkan kamiyah, maka digunakan musawah. Musawah. Kalau sama daripada segi kaif, bentuk, sama daripada segi kaifiyat,
maka dipanggil musyabahah. Segi kaif, musyabahah. Kalau dia sama daripada segi mudahah, contohlah, contoh ni, Zaid dengan Ammar ni, mereka ni anak kepada Bakar. Maka persamaan nisbah muduwah dia bagi. Zaid dengan Ammar ni dia sama segi apa? Daripada segi bunuwah. Bunuwah ni maksudnya dari segi hubungan sebagai anak kepada seseorang. Faham? Bunuwah dipanggil apa? Hubungan sebagai anak. Maka dipanggil munasabah. Hubungan nisbah sama. Faham? Bila sesuatu dengan sesuatu yang lain sama hubungan nisbahnya, maka kita panggil munasabah. Nisbah apa? Nisbah bunuwah. Kalau dia sama daripada segi bentuk, maka dipanggil musyakalah. Faham? Musyakalah. Kalau dia sama daripada segi saiz, maka dipanggil mutabaqah. Macam dia bagi contoh, ada satu bekas dengan bekas ni dia sama. Yang kalau kita telungkupkan, dia tak ada yang ni terlebih, yang ni terkurang, dia sama. Dua bekas sama. Itu dipanggil mutabaqah. Dari segi lughah lah. Cuma dalam Al-Quran dia gunakan perkataan yang mana menafikan itu, dia akan menafikan semua. Faham? Menafikan itu menafikan semua sekali. Bila dinafikan mumasalah, khalas. Dinafikan mumasalah, dinafikan musyabahah, maka menafikan semua yang detail-detail tadi. Faham? Ini hanya perbahasan segi lughah. Mutabaqah ni macam orang Melayu kata apa? Ni Azhar, Umair Azhar. Kalau sesuatu benda tu sama, orang Melayu panggil apa? Dia ni dengan ayah dia apa? Tak, dia punya peribahasa. Dia punya peribahasa. Panggil apa? Siapa boleh sebut? Lain. Dia ni sama. Muka dia ni sama. Itu segi perangai. Biasa bapak borek anak rintik ni seperangai. Muka tak? Itu bahasa akhir. Itu bahasa budak hipis, budak akhir zaman. Melayu dulu tak sebut sebiji buah dia lah. Apa? Melayu orang guna apa? InsyaAllah. Sa apa? Sa? Apalah. Sabar, saling. Melayu tak tahu. Macam mana ayat dia? Buat ayat. Dia kata saling tak tumpah. Buatlah ayat daripada perkataan ni. Buat ayat. Cepat nak habis kelas.
Ha. Pernah dengar ke saling tak tumpah ni? Ha? Tak pernah dengar? Pernah dengar kan? Tapi nak cerita yang selanjutnya, dia jadi spoil. Sebab perkataan ni pun tak tahu. Dia ada benda lain nak beritahu tu daripada perkataan saling tak tumpah tu. Ha? Dia perkataan yang betul dia salin tak tumpah. Faham? Sebab kalau kita amati kan, saling tak tumpah memberi makna kedua benda itu sama. Okey, cuba kita perhatikan apa dia punya munasabah perkataan tu. Saling tak tumpah memberi makna sama. So dia sama tu maksudnya salin tak tumpah. Ada bekas air, kita salin bekas tu. Kita salin semua isi dalam tu, kita masukkan dalam bekas lain. Sama banyak. Jadi kalau dia salin tapi ada tercicir, maka maknanya sekarang ni air dalam bekas ni dah tak sama dulu. Faham? Jadi perkataan dia betul, salin tak tumpah. Faham? Salin tak tumpah. Melayu belajar. Ada satu lagi, merah padam. Merah padam ni apa maksud dia? Umar? Marah. Merah padam, marah. Ha? Merah padam apa? Ha? Apa dia? Merah padam, merah. Bukan merah. Bila dia ni merah padam, marah kan? So merah muka dia. Nak bagi tahu muka dia merah sangat, kita panggil merah padam. Okey, cuba kita teliti perkataan tu. Kalau merah tu padam, tak merah kan? Padam maksud tak ada. Merah padam tu, orang tu tadi marah, sekarang dah hilang marah. Oh, itu merah padam. Merah tadi telah padam. Ini pun salah agak. Ini panggil tawarud, menukilkan kesalahan yang mewarisi. Lafaz dia yang betul, sebab dia dalam kitab lama, bila tulisan Jawi tu, dia merah padma. Faham? Merah apa? Padma. Padma ni nama bunga yang warna merah. Faham? Jadi bila orang Melayu nak bagi tahu dia ni muka dia merah sangat, jadi dia umpamakan lah, dia punya muka dia merah ni macam bunga padma. Faham? So bila tulisan tu, sebab ini bahasa lama kan, dia pa dal mim, maka dia baca padma, padam. Merah padam. Salah. Kalau fikir-fikir pun tak ada munasabah dengan apa yang ingin ditasbihkan. Faham? Apa munasabah? Merah padam memberi makna muka merah. Sedangkan kita nak beritahu sangat merah. Macam orang Arab lah, ada benda-benda yang mana dia adalah lambang kepada warna. Kalau nak umpamakan orang itu bermata jeli, hitam dia tu, mata hitam dia tu pekat. Faham? Nak puji seorang kan, maka dia akan umpamakan kepekatan hitam mata dia tu seperti mata hijab, contoh. Faham? Kalau merah tu mungkin za'faran ke. Adalah berdasarkan suasana sekitar dia. So dia akan mengambil contoh benda-benda yang sekitar dia. Faham? Sekitar dia. Mungkin dalam bahasa Arab dia tak ada perumpamaan bagai aur dengan tebing kan. Aur tu apa? Aur selalu sebut je. Aur ni apa?
bagai aur dengan tebing, bagai isi dengan kuku. Aur tu apa? Buluh. Faham? Aur tu buluh. Mestilah ada makna dia. Aur dengan tebing memberi makna suatu benda yang sangat rapat. Jadi buluh tu yang tanamkan tebing tu, kalau cabut buluh tu, tebing tu runtuh. Faham? Itu panggil aur dengan tebing. Dia tumbuh kat tebing. Kalau kita tabut dia punya sekali dengan akar, tebing tu runtuh lah. Faham? Isi dengan kuku tu semua faham. Okey. Khalas. Ada 5 minit lagi. Dia ada satu masalah sebagai catatan lah. Syekh Ibn Taymiyah mengatakan tidak warid di dalam nas menafikan tashbih daripada Allah. Yang warid menafikan mumatsalah, iaitu pada ayat laisa kamitslihi syai'. Ini dia ada satu perbahasan khas yang Dr. Saiful dah tulis rad bila diisbatkan dalam Kasyif As-Saghir, iaitu ini memang pandangan ma'ruf beliau. Iaitu beliau mengatakan Al-Quran ataupun nas, termasuk hadis lah, tidak pernah menafikan tashbih, tapi menafikan tamsil ataupun bukan tamsil, mumasalah. Sebab beliau kata mumasalah ini betul lah tu, macam kita kata mumasalah ini sesuatu dengan sesuatu yang lain, dia mempunyai persamaan exactly 100%. Yang itu memang betul lah. Mana ada sesuatu selain Allah yang semisil dengan Allah, sama, tak kisahlah di sudut apa pun, di sudut zat ke, sudut sifat ke. Maksudnya dalam part-part tertentu pun tak ada. Bukan keseluruhan tu. Contohnya dalam bab sifat, kudrat contohnya, mana ada sesuatu selain Allah yang kudratnya sama sebiji dengan kudrat Allah. Kudrat Allah ni mutlak kan, ala kulli syai'in qadir, tak ada. Itu tak apalah, itu memang kita perakui. Satu lagi musyabahah. Musyabahah ni naw'an ma sama. Dia kata tidak ada sesuatu perkara melainkan dia kok mana pun sama. Adalah musyabahah. Musyabahah dengan sesuatu yang lain, musyabahah. Walaupun musyabahah tu tak sama exactly, tapi tetap ada syibih, kan? Tetap ada syibih. Contohnya manusia dengan monyet, adalah syibihnya dari segi berdiri, dia jenis makhluk berdiri, kemudian ada 2 tangan. Itu dipanggil apa? Manusia dengan monyet dia ada musyabahah. Tapi mumasalah memang tak. Musyabahah ada naw'an ma. Jadi tidak ada masalah untuk mengisbatkan musyabahah. Yang kita kena nafikan kaifiat. Sebab itu mereka bermudah je untuk mengatakan tak ada masalah pun untuk kita kata Allah itu ada tangan, kan? Kita tak kata tangan itu serupa exactly sebiji macam manusia. Tangan ada, tapi kaifiat tak tahu. Faham? Kaifiat ada, tapi tak tahu. So kita kata itu musyabahah, itu serupa. Tidak ada penafian terhadap musyabahah dalam Quran. Yang ada penafian terhadap mumasalah. Kita belajar dalam ilmu kalam menafikan jisim daripada Allah. Allah ini tidak berjisim. Maka mereka mengatakan, kamu pernah tengok tak sesuatu benda yang hidup tapi dia tak ada jisim? Dia hidup, dia wujud, dia zat, tapi tak ada jisim. Tak ada, kan? Jadi macam mana boleh kita menafikan jisim daripada Allah? Jadi cara penghujahan tu tak betul.
Ayat dia pun tak betul. Kamu pernah tengok tak? Faham? Itu maksudnya dia panggil qiyasul ghaib ala syahid. Dia panggil qiyasul al-ghaibi ala syahid. Cuba mengkiaskan sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang nampak. Maksudnya kalaulah kamu berfikir tentang Tuhan dengan cara berfikiran macam tu, itu yang terjebak dalam apa? Syabah. Macam mana pula ayat soalan dia? Kamu pernah tengok tak ada sesuatu yang wujud tapi dia tak ada jisim? Itu maksudnya apa? Ha? Kalau sesuatu itu adalah makhluk, hujah tu betul. Faham? Dia makhluk tapi tak ada jisim. Tak pernah tengok, betul. Tapi sekarang ni kita sedang bicara tentang zat Allah. So kalaulah Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk daripada segi tidak berjisim, macam mana kalau bukan jisim, macam mana? Bila soalan macam mana, itu menunjukkan Allah. Sebab manusia tidak boleh mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala. Bukan jisim. Kalau bukan jisim, bukan apa? Apa dia? Tak tahu. Faham? Tidak tahu itulah mengenal Allah. Faham? Dari segi hakikat. So Allah tidak pernah memperkenalkan hakikat zat dia. Faham? Dia hanya memperkenalkan sifat dia, hakikat zat dia. Hakikat ni macam contoh manusia terdiri daripada daging, daripada apa semua tu. Maka mana ada? Jadi kalau tidak boleh menjawab, kalau bukan jisim, bukan arat, kalau itu apa? Sebab kita tak pernah jumpa sesuatu yang tidak berjisim. Betul lah, memang kamu tak pernah jumpa.